Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina binti Muhammad Shah selaku ketua grup kami. Saya ada lima orang ahli kumpulan termasuk saya. Iaitu yang pertama adalah Intan, yang kedua adalah Rose Anita, dan kedua adalah Natasha, dan yang ketiga yang terakhir iaitu adalah Fatin. Okey, hari ini kami akan menceritakan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, apakah itu dasar kebudayaan kebangsaan? Intan Syazliana binti Muhammad Azri dari DIPEK 1A. Okey, kita nak ceritakan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan ini didefinisikan sebagai kebudayaan keseluruhan cara hidup manusia. Iaitu, kita sebagai masyarakat perlulah saling hormat, menghormati dan saling toleransi. Okey, Malaysia juga menjadi sebagai pusat pertemuan, pusat perdagangan dan tamadun. Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak telah merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan di Dewan Tunku Kansela Universiti Malaya. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah ada sikap saling hormati agar tidak wujudnya pergaduhan. Dalam ucapan perasmiannya, Perdana Menteri menyeru supaya latar belakang rakyat yang berbilang bangsa diberi perhatian dalam usaha untuk membentukkan satu kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan kebangsaan ini ditubuhkan pada 1971 di Malaysia. Ianya dilahirkan daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. 3 prinsip dasar. Prinsip tersebut ialah pertama, berteraskan kepada kehidupan rakyat rantau ini. Contohnya, negara seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei merupakan negara dari kawasan Tanah Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antarabangsa iaitu lingua franca. Budaya Melayu kini sebagai cara hidup dalam bank identitas kepada 200 juta manusia yang menuturkan bahasa yang sama. Prinsip yang kedua ialah unsur-unsur kebudayaan yang lain. Contohnya, prinsip ini sesuai dengan negara Malaysia kerana negara Malaysia mempunyai rakyat yang pelbagai bangsa dan kaum. Dengan itu, unsur seperti budaya Cina dan India yang sesuai wajar diberikan pertimbangan dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Prinsip yang ketiga ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama dan kepercayaan bertuhan adalah unsur penting dalam proses pembangunan negara dan pembangunan akhlak manusia. Agama Islam telah memberi panduan kepada manusia dalam mengimbangi usaha bagi mengisi kehendak fizikal dan emosi. Dasar kebudayaan kebangsaan. Antara objektif dasar kebudayaan kebangsaan ialah yang pertama, mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Yang kedua pula ialah memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh dari satu kebudayaan kebangsaan. Yang ketiga pula ialah memperkaya dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Strategi dasar kebudayaan kebangsaan. Antara strategi dasar kebudayaan kebangsaan ialah yang pertama, meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendukung dan menggerakkan kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Yang kedua pula ialah pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkuasakan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Yang ketiga pula ialah mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. Yang terakhir pula ialah memenuhi keperluan sosial budaya. Cabaran dalam membentuk kebudayaan kebangsaan. Cabaran dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan adalah pertama, perbezaan budaya masyarakat multi-etnik. Setiap kaum menyuarakan hak mereka untuk mengamalkan tradisi budaya mereka masing-masing. Selain itu, menurut Prof. Madhiah Dr. Awang Azman, kebudayaan kebangsaan di Malaysia susah dicapai kerana rakyat Malaysia masih mendahului etnik masing-masing. Cabaran yang kedua ialah bangsa kebangsaan. Menurut Ted Chong, bahasa kebangsaan adalah lambang identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik.
Namun setengah rakyat Malaysia memperjuangkan bahasa ibunda mereka kerana menganggap bahasa ibunda mereka juga perlu dimartabatkan. Cabaran yang terakhir pula ialah sistem politik berasaskan perkauman. Rakyat memperjuangkan hak dan ideologi kaum masing-masing. Perkara ini boleh menyebabkan berbahaya kepada perpaduan. Contohnya, akan berlakunya rusuhan kaum jika kaum dan rakyat di Malaysia tidak bersatu padu. Oleh itu, dasar kebudayaan kebangsaan penting untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan rakyat agar perkara yang buruk dapat dielakkan. Pelaksanaan kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan kebangsaan dan kesenian pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan juga strategik dasar ini adalah sangat penting. Okey, antara lain kementerian ini menguruskan pendidikan, pembangunan, perkembangan kesenian, penghubungan ke arah kemajuan kebangsaan, kebudayaan. Usaha itu dapat dicapai melalui aktiviti pembangunan persembahan seni oleh Kompleks Bagi Negara sebagai pengelola dan urus setia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Majlis Kebudayaan Negeri khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa. Di samping itu juga, Kementerian Kebudayaan Kesenian dan pelancongan penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Mereka termasuklah kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan pusat, kerajaan-kerajaan negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. Itu aktiviti yang menggalakkan perpaduan di Malaysia. Contoh, aktiviti yang menggalakkan perpaduan di Malaysia adalah selain itu, seterusnya dan akhir sekali. Aktiviti-aktiviti tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum dan secara tidak langsung perpaduan di negara kita juga dapat dipupuk. Itu apabila perpaduan di antara kaum dan negara kita ni baik, ekonomi negara kita akan bertambah baik kerana kerjasama antara setiap kaum dalam bisnes yang dijalankan. Seterusnya, risiko negara kita untuk dijajah dalam tahap yang rendah kerana perpaduan negara kita yang kukuh. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat menghormati agar tidak wujudnya pergaduhan di kalangan masyarakat. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengamalkan sikap saling hormat menghormati antara kaum agar tidak wujudnya pergaduhan serta dapat menjaga imej negara. Di samping itu, kita haruslah bertoleransi bersama kaum agar dapat wujudnya saling bekerjasama antara rakyat. Okey, oleh itu kita haruslah bertoleransi dengan kaum lain agar dapat mengeratkan silaturahim seperti tidak wujudnya pergaduhan sesama masyarakat dan dapat menjaga imej negara dan imej Malaysia. Okey, oleh itu kita perlulah mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa.